disiplin. Dalam tempoh latihan, pelajar bertanggungjawab sepenuhnya kepada organisasi di mana pelajar ditempatkan. Pelajar mesti mematuhi masa bekerja dan segala peraturan organisasi sama seperti kaki tangan yang lain sepanjang masa menjalani latihan industri. Mematuhi masa bekerja ini bergantung kepada syarikat. Okey. Sekarang ni bila anda menjalani latihan industri nanti, anda kena ikut waktu dia, bukan ikut waktu politeknik. Ada pelajar dia merungut lah, dia buat aduan. Dia kata company dia kena bekerja Isnin sampai Sabtu. Memang company dia kena bekerja Isnin sampai Sabtu. Dia membandingkan dengan waktu kuliah di politeknik, Isnin sampai Jumaat. Jadi dia kata dia pelajar politeknik, dia tak nak kerja hari Sabtu. Tak boleh tak boleh. Allowance awak nak, tapi waktu bekerja awak tak nak pula kan, tak nak ikut. Tak boleh lah macam tu. Okey. Jika syarikat nakkan anda kerja shift sekalipun, anda kena patuhi. Katalah ada 3 shift, pagi, petang, malam, anda kena patuhi shift-shift tersebut. Okey. Bagaimana contoh lagi di kedai komputer, anda LI di kedai komputer untuk pelajar JTMK dan pelajar JKE. Mungkin ada yang nak apply kat kedai komputer. Boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Tapi kedai komputer beroperasi daripada Isnin sampai hari Ahad. Mungkin waktu cuti anda tu bukan Sabtu Ahad. Ada jadualnya, mungkin anda bercuti hari Isnin. Adalah jadualnya hari Selasa ke, hari Jumaat ke. Okey, anda kena patuhi. Dan waktu bekerja selalu di kedai komputer, waktu niaga dia daripada pukul 10 pagi mungkin sampai 10 malam. So anda kena ikut waktu tu. Anda tak boleh nak kata saya kuliah 8 sampai pukul 5, saya nak kerja 8 sampai pukul 5. Itu waktu kuliah di politeknik. Sekarang anda LI, anda kena ikut waktu dia. Okey. Bagaimana jika anda kena kerja lebih masa? Istilah kerja lebih masa, syarikat memerlukan anda bekerja lebih masa dan syarikat akan bayar anda kerja lebih masa tu. Okay, anda overtime. Jika syarikat bayar, menjanjikan syarikat akan bayar, penyelia bagi tahu yang anda kena kerja lebih masa dan akan dibayar tempoh masanya, anda kenalah kerja lebih masa tu. Jika ia hanyalah satu pilihan, nak kerja overtime ke tak nak, terpulang pada anda nak pilih kerja overtime ke tidak. Tapi jika itu adalah satu arahan, anda kena kerja lebih masa dan syarikat akan bayar kerja lebih masa anda, anda kenalah kerja lebih masa. Kena ikut waktu yang telah diperuntukkan oleh syarikat. Jangan sewenang-wenangnya. Okey. Selalu pukul 8 tu susah nak bangun, kan? Jadi anda tidak mendisiplinkan diri semasa berada di politeknik untuk hadir ke kuliah pada pukul 8, sebelum pukul 8. Jadi anda terbiasa, akhirnya bila anda LI, syarikat pula mula bekerja pada pukul 8, anda hadir lewat 8.30 baru muncul. Waktu kuliah bolehlah pensyarah paling kuat marah je, tapi di firma dia memberi satu gambaran yang teruk lah pada awak. Ada penyelia dia maki je awak kan, pasal datang lambat. Pasal lambat anda menyebabkan kerugian bagi firma. Jadi awak tak nampak kesannya semasa di kuliah, paling kuat pensyarah marah je kan, awak pun marah-marah buat tahu je. Tapi di firma anda lambat, syarikat rugi. Syarikat rugi tu siapa nak bayar? Masa tu memang awak boleh nampak lah awak punya CEO, awak punya penyelia mengamuk, maki awak kan. Boleh jadi allowance anda akan dipotong atas kelewatan. Jadi mulalah berdisiplin, hadir mengikut masa. Sebaik-baiknya datang lebih awal.
Okey. Pelajar tidak boleh merosakkan ataupun menyalahgunakan sebarang harta benda kemudian syarikat. Jangan gunakan harta syarikat sewenang-wenangnya. Pelajar ditegah dari membocorkan rahsia atau memberi sebarang maklumat atau sebarang perkara yang berkaitan urus niaga pihak organisasi atau pelanggan-pelanggan atau maklumat lain yang diperolehi semasa latihan industri. Anda tidak dibenarkan. Okey. Anda kena menjaga kerahsiaan organisasi. Itu sangat penting. Jadi nanti apabila anda menulis buku log ataupun laporan akhir, perlu disemak oleh penyelia pasal anda tak tahu mungkin apa yang anda tulis tu dia adalah rahsia syarikat. Jadi mungkin apa yang anda tulis dekat buku log atau di laporan akhir perlu dibuang, dipadam. Sentiasa rujuk dengan penyelia berkaitan tentang kerahsiaan syarikat. Okay. Ada juga kes pelajar tidak sedar yang dia telah membocorkan rahsia ataupun satu perkara yang sulit pada syarikat. Contoh, pelajar LI di TNB Power Station. Okay. TNB Power Station, TNB Janakuasa, seluruh TNB Janakuasa tu adalah kawasan yang rahsia, kawasan yang tidak boleh masyarakat umum tahu. Apa yang berlaku, anda selfie, anda nak selfie muka anda, tapi di belakang anda tu ada, contohnya ada satu turbine yang sedang diselenggara. Pelajar elektrik tahulah benda ni. Anda selfie, secara tak sengaja belakang anda ada turbine. Anda akan dikenakan kesalahan yang sangat teruk. Silap-silap boleh masuk penjara oleh TNB jika selfie anda tu tersebar. Bila anda selfie, anda WhatsApp, anda hantar tweet ke, atau anda masuk dalam Instagram, seluruh dunia dapat tahu turbine ataupun turbin TNB tu. Awak apa kesannya, macam tak ada benda kan. Tapi jika musuh negara nak menceroboh ataupun nak memusnahkan, dia nampak turbine tu, dia dah tahu apa nak buat. Nampak macam gambar awak tu tidak memberi kesan, tapi itu adalah maklumat sangat berguna bagi musuh negara, teroris contohnya, pengganas. Dia tengok turbine tu, tahulah dia macam mana nak buat. Kesan daripada gambar yang awak selfie tu. Jadi jaga kerahsiaan. Okey, kadang-kadang awak tak sedar anda telah terbocorkan rahsia. Contoh sekali lagi, contoh lain, pelajar JP, syarikat anda mungkin yang menilai tender syarikat. Mungkin setelah anda bermesyuarat, pada papan whiteboard tu tersenarai syarikat yang membida ataupun masuk tender. Okay. Dan syarikat yang menang pun telah dimaklumkan kat situ. Ada tulis kat whiteboard tu. Anda penat meeting, happy-happy, anda bergambar. Yang kat belakang tu, belakang whiteboard anda tu, anda tak sedar apa benda ni. Anda pun hantar kat WhatsApp, Instagram semua, Facebook apa semua. Syarikat yang masuk tender tu dapat tahu apa jadi. Syarikat yang kalah tu dia akan tuju company awak. Kenapa dia kalah? Kenapa tender dia kalah dengan orang ni macam ni? Okey.
Benda tu memberi impak yang besar. Jadi jagalah rahsia organisasi ni. Contoh lagi syarikat makanan, Nestle, Milo ke, anda tulis dalam buku log ramuan ataupun katalah KFC kan, secret recipe dia tu kan, dia punya ingredient yang selama ni tak pernah keluar, tapi anda secara tidak sengaja menulis ramuan-ramuan yang digunakan. So mungkin lepas tu anda ambil gambar ke ataupun anda tulis kat situ, abang awak ke ataupun orang lain yang ada manfaat terhadap tu, dia kata, oh ini rahsia KFC kan, ini rupanya rahsia spicy ayam dia tu kan, dapat tahu. So bahaya contoh macam tadi Nestle, Milo kan, ini rupanya campuran jadi Milo ni sedap ni, rupanya ini rahsianya. Jadi nanti ada syarikat dia akan ciplak, dia akan tiru, dan bila Nestle dapat tahu ataupun syarikat firma yang awak lain dapat tahu, dia akan trace, rupanya jatuh pada awak punya buku log, awak akan dikenakan tindakan. So berhati-hati. Kalau tak tahu ataupun ragu-ragu berhubung dengan penyelia awak, firma awak, boleh ke awak benda ni awak tulis dalam buku log, okey? Ataupun boleh ke gambar yang awak ni, sepatutnya macam syarikat-syarikat besar-besar, handphone tu sebenarnya tak boleh, kena disimpan di dalam loker. Baik, tindakan hukuman. Jika anda melakukan kesalahan, ni antara tindakan hukumannya. Okey, mana-mana pelajar, anda akan diberikan amaran 2 kali ataupun gagal khusus LI. Bila gagal khusus LI, anda kena mohon semula, anda kena cari cover letter baru, cari tempat baru semua. Okey, itu jika kesalahan yang berkaitan tentang latar industri. Kalau kesalahan besar membabitkan jenayah atau sebagainya, itu dah tertakluk kepada peraturan politeknik dan peraturan daripada pihak polis atau badan inilah badan wajib. Baik, apakah tindakan secara pentadbiran? Tindakan secara pentadbiran melalui surat ke pemakluman kepada anda dan hukumannya. Contoh, jika anda tidak hadir 3 hari berturut-turut tanpa sebab, anda diberikan amaran tulis. Jika tidak hadir 6 hari bekerja berturut tanpa sebab, anda akan gagal LI. Tidak hadir 7 hari keseluruhan, diberi amaran. Dan jika jumlah tidak hadir, ini jumlah tidak hadir, maksud jumlah tidak hadir kat sini adalah himpunan ponting-ponting tu, katalah anda ponting campur-campur-campur, kurang daripada jumlah tidak hadir 7 hari, diberi amaran. Lebih daripada 7 hari, gagal LI. Okey, diberhentikan oleh organisasi dengan sebab anda gagal LI. Ini penting, ini kena hati-hati. So kena jaga hati organisasi ni. Contoh, anda diberhentikan jika anda buat pelanggaran, anda bergaduh dengan penyelia. Lepas tu penyelia berbincang dengan HR ataupun unit yang mengambil pelajar latihan industri, ada sebab munasabah untuk berhentikan anda, anda diberhentikan daripada firma tersebut, anda akan gagal LI. Okey. Contoh, anda lakukan jenayah, mencuri barang firma marah, anda diberhentikan daripada firma tersebut, anda gagal LI. Okay? So jaga disiplin anda.
tidak hadir secara keseluruhannya melebihi 20%, so dia tidak memenuhi syarat lulus LI dan anda akan gagal LI lah. Tidak mendaftar kursus LI, tidak layak LI, dan diberikan gagal, anda tak daftar, jadi anda gagal lah. Okey. Tidak melapor diri, anda gagal LI. Tidak melapor diri di politeknik, bila dah tamat nanti pun anda kira gagal. Mohon tempat lebih daripada satu, dikenakan amaran. Tidak menghadiri taklimat, taklimat saya ni awak tak dengar, akan dapat amaran. Tidak memenuhi semua kriteria penilaian, gagal LI. Menukar tempat tanpa kebenaran politeknik pun gagal LI. Dan jika terdapat penipuan, anda juga akan dalam buku log ataupun laporan akhir, anda juga gagal LI. Okey.